Hari yang indah, penuh ceria, hari yang berbahagia, penuh bermakna. Kami bawakan kepada anda semua Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor Hanis tahun 2023. Hadirin yang dihormati sekalian, demi negara yang tercinta ke arah Malaysia maju, marilah sama-sama kita membuka tirai majlis pada hari ini dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Negeri Selangor. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas nyanyian rangkaian lagu itu tadi. Yang berusaha Puan Rohayati binti Abdul Hamid, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Timbalan-Timbalan Pengarah Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Encik Muhammad Nuri bin Hussein, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor, Barisan Ketua Penolong Pengarah Sektor, Penolong-Penolong Pengarah Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Pegawai-pegawai pendidikan daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Selangor. Barisan Pengetua dan Guru Besar Sekolah-Sekolah Negeri Selangor. Guru-guru, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam JPN Selangor Terbilang dan salam Malaysia Madani. Indah berbalang si awan petang, berarak di celah berpohon ara, pemanis kalam selamat datang, awal bismillah membuka bicara. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat rahmatan dan keizinannya juga kita berkumpul secara dalam talian bagi menjayakan Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor tahun 2023. Sekalom penghargaan dan terima kasih kepada para penonton yang sudi hadir dalam Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor Hanis pada hari ini. Hadirin sekalian, dengan bismillah lafaz dimula
Dengan bismillah, restu dipinta, semoga majlis dalam keredaannya, semoga acara beroleh berkatnya. Majlis dengan ini menjemput Encik Sahrul Nizam bin Munjir, penolong pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waqqana li ta'atihi wa hadana li ibadatihi wa hassana birrisalati habibihi wa rasulih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimataini wa mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, sempena majlis pelancaran Hari Nilam Selangor Anis tahun 2023 pada kali ini, kami menadah tangan memohon rahmat dan keberkatan serta petunjuk Al-Quran yang sentiasa Engkau pelihara di bawah kebesaran dan keagungan-Mu. Permudahkan urusan kami. Mudah-mudahan majlis kami pada hari ini menjadi suatu perhimpunan yang Engkau redai dan rahmati. Moga-moga apa yang kami usahakan ini menjadi satu wadah yang mampu melonjak kemejadian kepada warga sekolah di Negeri Selangor. Allahumma ya zal manna wal ihsan. Ya Allah yang bersifat sempurna dan penuh kemuliaan, kami memohon ihsan dari-Mu. Kurniakanlah kepada kami nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami dari segala rupa bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Berilah dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam semua urusan hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma ya akramal akramin. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang Engkau redai buat selama-lamanya. Allahumma ya malikut dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah negara kami Malaysia khasnya dan negara Islam di seluruh dunia amnya dari keadaan huru-hara dan segala bentuk ancaman. Peliharalah perpaduan kami rakyat Malaysia supaya hidup dalam keadaan aman dan damai, selamat sejahtera dan taat setia kepada negara. Allahumma bika nasta'in wa alaika natawakkal wa anta rabbul arsyil azim. Irhamna ya rabbana fa innaka anta arhamar rahimin. Wa salli Allahumma wa sallam ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Sahrul Nizam bin Munjir atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dikasihi, sebagai membuka bersada ucapan, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Nuri bin Husin, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berusaha Puan Rohayati binti Abdul Hamid, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang Berusaha Timbalan-Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan dan Ketua-Ketua Penolong Pengarah Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Penolong-penolong pengarah Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, pegawai-pegawai pendidikan daerah, pejabat pendidikan daerah Negeri Selangor, barisan pengetua dan guru besar sekolah-sekolah Negeri Selangor, guru perpustakaan dan media sekolah-sekolah Negeri Selangor, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam JPN Selangor terbilang dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita merakamkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya
dapat kita berkumpul dalam majlis pelancaran Hari Nilam Selangor bagi tahun 2023 ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Rohayati binti Abdul Hamid, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, atas kesudian beliau menyempurnakan majlis perasmian pelancaran Hari Nilam Selangor atau HANIS peringkat Negeri Selangor tahun 2023. Saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para hadirin kerana sudi bersama-sama bagi meraihkan pelancaran Hari Nilam Selangor atau HANIS peringkat Negeri Selangor tahun 2023 yang diadakan secara maya melalui saluran YouTube rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dalam bulan Ramadan yang barakah ini. Pelancaran HANIS ini merupakan satu pemula kepada semua sekolah dalam Negeri Selangor yang terbilang ini untuk melaksanakan program nilam dan galakan membaca sepanjang tahun untuk mewujudkan budaya membaca dan budaya ilmu dalam kalangan warga dan juga murid sekolah. Selaku payung kepada pelbagai adunan aktiviti galakan membaca di sekolah, program nilam ini dilaksanakan bermula dengan tahun 1 bagi sekolah rendah dan tingkatan 1 bagi sekolah menengah. Rekod pembacaan murid-murid pula merupakan satu elemen penting dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum ataupun PAJSK dan berterusan sehingga tamat persekolahan. Amalan membaca merupakan sebahagian proses pembelajaran sepanjang hayat. Pembacaan bermutu dapat mendukung konsep anak yang baik lagi cerdik atau ABC yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Melalui pembacaan, seseorang murid itu dapat membina keteguhan rohani, keterampilan diri, sasiah terpuji dan kemantapan jati diri selain kecemerlangan kognitif dan psikomotor. Dalam program ini juga nanti akan dikongsikan kisah kejayaan dua pelajar yang pernah menggondol gelaran Tokoh Nilam Selangor dan bagaimana program nilam telah menjadi titik tolak kepada usaha mereka dalam melakar kejayaan. Semoga perkongsian ini dapat menjadi inspirasi kepada generasi baru, khususnya anak-anak pelapis masa hadapan negara. Hadirin yang hormati sekalian, HANIS merupakan kesinambungan usaha untuk melahirkan budaya membaca dan budaya ilmu dalam kalangan murid dan guru. Ini adalah selaras dengan falsafah pendidikan negara yang menekankan kepentingan pembinaan insan yang holistik dan seimbang, iaitu insan yang mempunyai keupayaan akademik, fizikal, emosi, sosial dan juga spiritual. Melalui pembacaan, seseorang dapat meluaskan pengetahuan serta memperkukuhkan kemahiran berfikir yang kreatif dan kritis. Membaca juga dapat membentuk nilai-nilai positif dan membuka minda seseorang untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeza. Dalam dunia semermaju dan pantas ini, membaca juga dapat merehatkan minda, mengurangkan stres dan kebimbangan. Seterusnya dapat memupuk kesihatan mental yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, pengurusan PSS ataupun Pusat Sumber Sekolah yang cekap merupakan pencetus kepada kejayaan sesuatu program pembacaan dan aktiviti pengayaan selepas pembacaan. Di samping pengetua dan guru besar PGB, peranan guru perpustakaan dan media ataupun GPM di sekolah-sekolah adalah amat penting dalam menerajui pengurusan Pusat Sumber Sekolah sebagai nadi penggerak aktiviti membaca. Dalam pelaksanaan program nilam dan galakan membaca, GPM seharusnya bijak mengupayakan sumber bahan yang ada, sama ada bahan berbentuk fizikal ataupun digital, bagi menarik minat murid dalam membaca dan seterusnya membuat perekodan. Untuk itu, pihak SSTP juga akan membawakan satu webinar bertajuk Strategi Peningkatan Perekodan Data Nilam Selangor tahun 2023 sejurus selepas majlis pelancaran ini. Webinar ini merupakan satu perkongsian ilmu dan pengalaman GPM Cemerlang Negeri Selangor dalam mengurus dan juga melaksanakan program nilam dan galakan membaca serta inovasi-inovasi yang telah diperkenalkan. Adalah diharapkan agar perkongsian ini dapat memberi suntikan idea dan semangat kepada GPM khususnya dan juga guru-guru serta warga sekolah UMNO. Hadirin sekalian, besarlah harapan kami agar usaha-usaha seperti ini tidak terhenti setakat ini saja. Kesan jangka pendek hasil dari perasmian program ini perlu dinilai, ditambah baik dan diperkukuh untuk pencapaian matlamat jangka panjang, iaitu melahirkan
insan berpengetahuan dan memudayakan pembelajaran sepanjang hayat. Dengan adanya warga pendidikan yang aktif membaca, negara kita akan mempunyai warga yang berminda kreatif, inovatif, berfikiran terbuka serta mampu melihat sesuatu perkara daripada pelbagai perspektif. Dalam usaha ke arah melestarikan gerakan tabiat membaca di negeri Selangor ini, JPN Selangor turut menjalinkan kerjasama strategik dengan Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor ataupun PIPAS, Management and Science University MSU serta Kumpulan Media Karangkraf. Kerjasama era ini telah membuka ruang dalam melaksanakan program-program yang menarik seperti Jom Baca, MSU National Virtual Infohan Challenge, Karnival Pendidikan Senar Bistari, Bengkel Penulis Cilik dan sebagainya. Program sesama sebegini akan memberikan ruang dan peluang kepada guru serta murid untuk terlibat aktif dalam pelbagai program yang telah dirancang. Di kesempatan ini juga pihak SSTP JPN Selangor ingin mengundang semua guru, murid, seluruh warga sekolah dan tidak ketinggalan juga ibu bapa dan anggota masyarakat untuk hadir beramai-ramai ke Karnival Pendidikan Senar Bistari anjuran Kumpulan Media Karangkraf dengan kerjasama SSTP JPN Selangor pada 10, 11 dan 12 Mei 2023 di Karangkraf Mall, Seksyen 15 Shah Alam. Pelbagai program dan aktiviti serta pameran yang menarik dan interaktif telah dirancang. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam menjayakan program pada hari ini, terutamanya kepada Yang Berusaha Puan Rohayati binti Abdul Hamid selaku Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini. Akhir kata, saya ingin berkongsikan baik petikan nukilan penulis terkenal Buya Hamka. Membaca buku-buku yang baik bererti memberikan rohani makanan yang baik. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor Hanis tahun 2023 diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Puan Rohayati binti Abdul Hamid, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Pelancaran Hari Nilam Selangor Hanis tahun 2023 pada hari ini. Dengan penuh takzimnya dipersilakan. Yang Berusaha Timbalan-Timbalan Pengarah Pendidikan, Ketua-Ketua Timbalan Pengarah Kanan, Ketua-Ketua Timbalan Pengarah, Yang Berusaha Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah Negeri Selangor, Barisan Pengetua dan Guru-Guru Besar Sekolah-Sekolah Negeri Selangor, Penolong-Penolong Pengarah dan Warga Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, semua guru perpustakaan dan media Sekolah-Sekolah Negeri Selangor, tuan-tuan, puan-puan, guru-guru dan murid-murid yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam JPN Selangor Terbilang dan salam Malaysia Bertani. Pertamanya, saya ingin melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya maka dapat kita bersama-sama berkumpul secara dalam talian dalam Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor atau pendeknya HANIS bagi tahun 2023. Program HANIS merupakan satu aktiviti tahunan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor yang perlu dilaksanakan pada setiap tahun sempena kempen gerakan membaca oleh Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Program ini adalah satu usaha berterusan dalam membugarkan program Nabi Ilmu Amalan Membaca atau Nilam di sekolah-sekolah negeri Selangor yang bertujuan untuk mengukuhkan budaya membaca dan menanam sikap cintakan ilmu melalui pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan pembacaan dalam kalangan murid maupun guru. Matlamat program HANIS ini diadakan adalah untuk menyemai dan menggalakkan budaya membaca dalam kalangan murid selaras dengan hasrat dan aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan PPPN 2013-2025.
syabas diucapkan kepada Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan SSTP Jabatan Pendidikan Negeri Selangor atas usaha untuk mengadakan majlis pelancaran ini secara dalam talian bagi memberi peluang kepada semua warga sekolah mendapat maklumat tentang pelancaran HANIS serta menyebarluaskan kepada warga sekolah dengan mengadakan pelbagai aktiviti dan program galakan membaca. Saya difahamkan bahawa Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan telah menyusun pelbagai program dan pertandingan untuk memberi peluang kepada murid-murid mengasah bakat dan minat dalam bacaan seperti kempen gerakan membaca, pertandingan bicara buku, benteng pengkarya muda Selangor, anugerah tokoh nilam dan pelbagai aktiviti lagi. Pertandingan yang sebegini merupakan satu platform untuk murid memperkembangkan potensi dan bakat diri ke arah pembentukan karakter dan nilai jati diri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, sekolah adalah tempat yang sangat penting untuk membentuk minda dan membina karakter generasi muda dalam mencapai cita-cita dan matlamat mereka. Program Hari Nilam Selangor atau singkatannya HANIS merupakan inisiatif yang sangat baik untuk memberikan galakan kepada murid untuk terus membaca bagi meningkatkan tahap pemahaman dan pengetahuan mereka. Hal ini kerana membaca merupakan salah satu aktiviti yang sangat penting dalam menambah pengetahuan, membina minda yang cerdas serta membuka peluang untuk murid berfikir secara lebih kritis dan kreatif. Dalam usaha kita untuk membangunkan modal insan yang berkualiti, program HANIS ini merupakan peluang yang lebih baik kepada murid untuk membina kemahiran membaca dan memperkayakan pengetahuan mereka dalam pelbagai bidang. Murid-murid hanya perlu membaca sebanyak mungkin buku-buku, bahan bukan buku dan bahan digital dalam sebarang genre dan sebarang bahasa, asalkan dapat menambahkan pengetahuan serta bahan bacaan tersebut perlu direkodkan di dalam data bacaan nilam melalui kaedah yang bersesuaian oleh pihak sekolah. Para hadirin sekalian, dalam membentuk modal insan yang bertedaskan aspek karamah insannya, membaca dilihat sebagai satu cara membentuk adab, akhlak dan integriti dalam diri berdasarkan bahan bacaan dan genre yang dipilih oleh seseorang. Pengaruh buku, bahan bacaan adalah sangat besar dan ibu bapa, guru serta anggota masyarakat memainkan peranan penting dalam menyediakan bahan bacaan yang bersesuaian. Bimbingan yang berterusan hendaklah diberikan kepada generasi muda dalam memilih bahan bacaan yang boleh menyumbang kepada kekuatan akal, pembangunan sahsiah dan penampilan diri yang baik. Program nilai dan gerakan membaca turut menyumbang kepada aspirasi Kementerian Pendidikan dalam trias ke-7 iaitu meningkatkan keupayaan pendidikan digital. Dalam hal ini, usaha pendigitalan bahan bacaan telah dilaksanakan oleh Perpustakaan Awam termasuklah Perpustakaan Awam Negara Malaysia dan Perpustakaan Awam Negeri serta tidak ketinggalan perpustakaan di sekolah-sekolah yang turut tidak ketinggalan untuk menyediakan pelbagai bahan bacaan dalam bentuk digital melalui tautan rak buku maya yang boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana jua. Oleh itu, guru-guru dan murid haruslah merebut peluang ini dan bergerak selari dengan peredaran masa bagi mendapatkan ilmu dan seterusnya membentuk masyarakat yang membaca dan berpengetahuan luas. Kita perlu memahami bahawa membaca bahan berilmiah memberikan banyak manfaat yang penting dalam kehidupan kita. Membaca adalah aktiviti yang amat penting dalam pembentukan minda dan perkembangan sahsiah seseorang dan sangat berkaitan dengan konsep anak bijak lagi cerdik seperti yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam memastikan keberkesanan program membaca ini, pelbagai usaha perlu diteruskan, ditambah baik dan diperluaskan dengan aktiviti yang bersesuaian dengan perkembangan tren semasa. Usaha ini perlu disokong dengan pelbagai promosi melalui media massa, media sosial serta penglibatan tokoh-tokoh ilmuwan, profesional dan sebagainya. Dalam konteks ini, pihak sekolah hendaklah melaksanakan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian
praktis dan berkesan dalam mengemai, memupuk dan mengembang serta melestarikan budaya membaca. Sebelum saya akhiri ucapan ini, saya ingin memetik satu petikan kata-kata Nukilan Jim Rohn, seorang pakar motivasi terkenal yang berbunyi, "Reading is essential for those who seek to rise above the ordinary." Hadirin dan dihormati, sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor atas inisiatif untuk menghadirkan program ini. Semoga program seperti ini akan berterusan dan diharapkan dapat memenuhi usaha murni kerajaan dalam melahirkan generasi yang berilmu, berketerampilan dan berakhlak mulia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor merasmikan Majlis Pelancaran Hari Milan Selangor Hanis tahun 2023. Sekian, terima kasih. Majlis dengan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan atas kesudian menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis kita pada hari ini. Untuk makluman hadirin, sidang penonton sekalian, program Nadi Ilmu Amalan Membaca NILAM merupakan core business yang perlu diberikan perhatian yang penting dalam memastikan budaya membaca dapat dilestarikan bagi mendukung aspirasi anak baik lagi cerdik ABC Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh yang demikian, Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor akan mengadakan satu webinar yang sudah tentunya begitu dekat dengan guru perpustakaan dan media bertajuk Strategi Peningkatan Perekodan Data NILAM Negeri Selangor tahun 2023. Untuk itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput Cikgu Syahira Zuriati binti A. Wahab, moderator anda untuk program ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton dan panel-panel webinar kita hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah Strategi Peningkatan Perekodan Data NILAM bagi tahun 2023. Saya, Cikgu Syahira Zuriati binti Abdul Wahab dari SMK Alam Megah sebagai moderator pada pagi ini. Sebelum saya memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita. Baiklah. Di sebelah kiri saya, ahli panel kita yang pertama, Cikgu Erna Farhana binti Hamid dari SK Salak. Berkhidmat sebagai seorang guru selama 7 tahun dan baru sahaja memegang jawatan GPM lebih kurang 2 tahun. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, Cikgu Siti Mariam binti Cik Omar dari SMK Sarjana Utama, sudah berkhidmat selama 20 tahun dan memegang jawatan GPM 6 tahun. Antara kejayaan Cikgu Siti Mariam, beliau merupakan ikon GPM daerah Kuala Selangor tahun 2020 dan 2021, ikon GPM Negeri Selangor 2022 dan SMK Sarjana Utama telah merangkul Naib Johan dalam Anugerah Pusat Sumber Peringkat Kebahasaan tahun 2022. Dan di hujung sana, seorang yang sangat hebat dan berpengalaman, Cikgu Astura binti Abu Bakar, GPM dari SK Bandar Anggerik, telah berkhidmat sebagai guru selama 33 tahun dan GPM selama 22 tahun. Merupakan ikon GPM Selangor pada tahun 2018 dan 2021. SK Bandar Anggerik telah merangkul Johan dalam Anugerah Pusat Sumber Negeri Selangor pada tahun 2011, 2013 dan 2014 dan mendapat tempat ketiga Anugerah Pusat Sumber Peringkat Kebahasaan pada tahun 2015. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tajuk webinar kita pada hari ini.
Program Nilam ataupun Nadi Ilmu Amalan Membaca mula diperkenalkan oleh KPM pada tahun 1999 yang mewajibkan semua sekolah melaksanakan program ini bermula dengan tahun 1 bagi sekolah rendah dan tingkatan 1 bagi sekolah menengah. Gerakan untuk mencapai 100% pelibatan murid dalam program Nilam ini giat dijalankan oleh semua pihak dari peringkat sekolah, peringkat pejabat pendidikan daerah, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan juga Kementerian Pendidikan. Pelaksanaan program Nilam yang berkesan perlu perancangan yang teliti dan mempunyai sasaran untuk dicapai dan bersesuaian dengan tajuk kita pada hari ini, Strategi Peningkatan Perekodan Data Nilam. Baiklah, kita beralih kepada panel kita yang pertama. Cikgu Erna, boleh Cikgu Erna terangkan berkenaan program Nilam ke arah pembaca berkualiti? Apa yang dimaksudkan dengan pembaca berkualiti tu? Silakan. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Cikgu Zuri. Sebelum saya meneruskan dengan perkongsian saya, perkenalkan diri saya Erna Farhana binti Hamid, Guru Perpustakaan dan Media Sekolah Kebangsaan Salak di Sepang. Untuk perkongsian pagi ini, saya akan membuat sedikit perkongsian mengenai program Nilam ke arah pembaca berkualiti. Jadi apa itu pembaca berkualiti dan bagaimana kita hendak mencapai objektif program Nilam kita, InsyaAllah saya akan kongsikan serba sedikit pada hari ini. Baiklah, untuk pertama sekali, program Nilam di SK Salak untuk makluman semua, program Nilam kami melibatkan semua murid seawal usia mereka di prasekolah. Seawal di prasekolah kita dah libatkan murid-murid ini dengan program Nilam. Kemudian murid-murid PPKI, murid-murid tahun 1 sehingga tahun 6 termasuklah dengan murid-murid pemulihan. Jadi kita sedia maklum bila program Nilam ini bukan kebiasaannya selalunya murid-murid pemulihan ini kita terlepas pandang. Bukan kita nak pinggirkan, tapi kita terlepas pandang kerana murid-murid ini dia mungkin dalam proses baru hendak membaca, baru hendak mengenal huruf. Jadi dalam program Nilam ini kita sebenarnya libatkan mereka. Nanti kita akan tengok bagaimana penglibatan murid pemulihan ini sebenarnya dalam program Nilam. Seterusnya program Nilam di SK Salak juga kami jalankan bersama dengan kerjasama panitia dan unit pemulihan sendiri. Jadi untuk program bersama panitia itu memang kita tidak dapat larilah. Kalau unit Nilam ni dia akan sentiasa bergerak dengan panitia-panitia bahasa. Mungkin panitia-panitia yang bukan bahasa pun kita libatkan sekali. Jadi untuk program Nilam SK Salak kami melaksanakan sebenarnya 2 dasar dalam melaksanakan program Nilam pembaca berkualiti. Itu sebenarnya objektif Nilam di SK Salak, pembaca berkualiti itu. Jadi dasar pertama yang kami guna pakai ialah dasar tiada murid berkecuali. Yang mana saya dah jelaskan tadi, Nilam penglibatannya bermula seawal usia prasekolah sehingga tahun 6. Jadi bila ada penglibatan mesti ada perekodan. Nanti kita lihat bagaimana perekodan murid-murid ni dan mestilah kita analisis dia punya penglibatan ni. Jadi kita libatkan semua dan dasar yang kedua kami guna pakai ialah dasar segi 4 kerjasama. Jadi dasar segi 4 kerjasama ini saya terangkan sedikit. Yang mana dalam dasar segi 4 kerjasama ini ada 4 elemen utama. Yang pertama sekali elemen pentadbir. Jadi elemen pentadbir ini adalah elemen nombor 1. Elemen yang kedua ialah elemen guru, semua guru terlibat. Kemudian elemen ketiga, elemen ibu bapa. Perlu penglibatan ibu bapa dalam program Nilam ni. Dan terakhir sekali ialah elemen murid sebagai mereka yang menjalankan program ni. Jadi elemen yang pertama, saya terangkan sedikit elemen pertama iaitu elemen pentadbir. Jadi apa elemen pentadbir ini perlu buat untuk memastikan program Nilam ini berjalan. Jadi untuk pentadbir, mereka seharusnya mengangkat program Nilam ini sebagai satu program yang penting. Bukan sahaja dalam pengurusan sekolah, tetapi juga dalam kemenjadian sekolah dan kemenjadian murid. Perlu diangkat Nilam ni. Jangan dibiarkan ibarat melukut di tepi gantang. Kita tak nak itu. Jadi kita perlu angkat program Nilam ini untuk disambut oleh elemen kedua iaitu elemen guru. Jadi guru-guru perlu menyambut
agenda utama pentadbir untuk mereka laksanakan dengan lancar. Okey, jadi apabila pentadbir sudah angkat, guru sambut, ibu bapa sokong. Ibu bapa perlu sokong nilam ni, bukan sahaja di sekolah, di rumah. Jadi nilam ini sebenarnya ada program aktiviti kesinambungan lah. Aktiviti yang kita mula di sekolah, kesinambungannya di rumah. Jadi elemen yang keempat, murid-murid lah. Mereka perlu meneruskan apa yang telah cikgu amanahkan, apa yang telah ibu bapa mereka amanahkan. Ibu bapa sokong ni, murid-murid perlu teruskan di sekolah, sertai aktivitinya. Di rumah pun perlu aktiviti nilam ini diteruskan. Okay. Jadi seterusnya ya, pembaca berkualiti. Jadi bila sebut berkualiti, balik pada soalan moderator tadi, apa itu berkualiti? Jadi berkualiti ni sebenarnya dia punya maksud ya. Maksud dia luas, banyak maksud kita boleh letak. Okay, bagi SK Salat sendiri, pembaca berkualiti itu ialah pembaca yang boleh membuat perkongsian. Pembaca-pembaca, murid-murid lah ni sebenarnya, murid-murid yang boleh berkomunikasi dengan baik, dengan yakin di khalayak ramai. Jadi bila kita sebut pembaca berkualiti ini, kita dah tetapkan satu sukses kriteria lah kalau dalam RPH tu. Sukses kriteria untuk program nilam tu ialah murid-murid yang boleh membuat perkongsian dengan rakan-rakan, dengan ibu bapa, dengan sesiapa saja, dengan yakin. Bukan hanya petah bercakap, tetapi perlu ada keyakinan diri. Okey, seterusnya saya kongsikan dengan program-program nilam yang telah kami jalankan. Okey, di SK Salah ada banyak program nilam, tapi untuk program nilam pembaca berkualiti ini, antara program yang telah kami laksanakan, yang pertamanya ialah SK Salah Membaca. Okey, yang kami jalankan setiap hari tanpa terlepas sebenarnya, kecuali waktu perhimpunan. Rutin rutin setiap hari kita jalankan pada waktu pagi untuk murid sesi pagi, dan untuk sesi petang kita jalankan pada waktu tengah hari. Dia dijalankan di dalam kelas. Okey, apa yang pusat sumber buat, kita beri mereka nilam box. Dalam nilam box tu dia ada buku yang murid boleh baca, dan ada guru sebenarnya bersama dengan murid. Okey, yang dijalankan sebelum waktu PDPC. Jadi semasa waktu SK Salat Membaca itulah sebenarnya guru-guru boleh membuat aktiviti. Okey, mungkin boleh minta murid buat perkongsian. Okey, bukan sekadar membaca. Kita nak didik ni kan, murid pembaca berkualiti ni. Jadi waktu itulah sebenarnya kita boleh panggil murid-murid membuat perkongsian. Jadi aktiviti kedua, okey, program kedua yang kami jalankan untuk pembaca berkualiti ini ialah program satu hari satu EQ nilam. Sebelum ni kita ada IQ nilam, kami masukkan dia menjadikan EQ nilam. Okey. Dan untuk tahun ini kami jenamakan semula sebagai satu hari satu nilam. Sebab kita IQ nilam kita tahu ditangguhkan. Jadi kita buat satu hari satu nilam, yang mana dalam program ini, aktiviti ini, kita memastikan data nilam murid itu diisi. Jadi murid ni terpulanglah dia nak isi buku nilam, kita sediakan buku nilam, ataupun mereka boleh naik ke pusat sumber untuk isi Google Form nilam. Jadi dia ada dua pilihan, dua kaedah. Boleh isi buku nilam, boleh isi Google Form nilam, tetapi mesti diisi setiap hari. Okay. Dan program seterusnya kita juga ada program Let's Read and Share. Read and share, itu dua elemen utama. Murid baca, selepas baca kena buat perkongsian. Jadi sebenarnya bagaimana kita nak memastikan murid ini membuat perkongsian? Okey, kita sediakan satu aplikasi Flipgrid. Okey, aplikasi Flipgrid ini kita gunakan untuk mengumpul semua video-video perkongsian murid. Kadang ni kita kumpul, tapi lepas tu kita lupa letak mana. Jadi Flipgrid ni kita kumpul kat situ, jadi bila-bila masa kita boleh akses. Okey, so kemudian saya kongsikan juga untuk program keempat, kami ada program pencarian bintang nilam bulanan. Okey, ini biasalah, saya tahu memang tiap bulan kalau boleh GPM ni bagi hadiah. Siapa baca banyak kita bagi hadiah. Okey, tapi untuk yang ini kita tetapkannya kalau boleh GPM lah. Okey, unit pusat sumber kita tetapkan biar ada satu penanda aras. Jangan cuma yang banyak tu, tapi bila kita cek 20, 30 banyaknya kan, kita tak nak. Kalau boleh biar yang bulanan itu dia mencapai bintang.
Macam SK Salat sendiri, kami untuk pencarian bintang nilam bulanan ni, kami dah tetapkan satu penanda aras hanya murid yang mencapai 144 bahan bacaan satu bintang yang layak diberi hadiah setiap bulan. Seterusnya juga kita ada program Nilam in Challenge. Nilam in Challenge ni sebenarnya inisiatif guru, inisiatif pusat sumber dan inisiatif unit nilam untuk mempelbagaikan dan menambah bahan bacaan di sekolah. Ini biasalah kan, kita apabila nilam tambah baik ni, kita bukan hanya baca buku, kita baca bahan-bahan digital, banner pun boleh masuk, apa saja. Jadi inisiatif kita sebagai guru, kita tambah bahan itu. Dinding-dinding kosong kita tambahlah banner-banner. Taman-taman sains, kita letaklah apa-apa saja elemen bermaklumat untuk mereka boleh catat dalam buku nilam mereka. Dan seterusnya, program terakhir ya, aktiviti terakhir yang kami jalankan ialah program bintang nilam eksklusif. Tadi program nilam bulanan, sekarang bintang nilam eksklusif. Jadi bintang nilam eksklusif ni dia lebih eksklusif lah. Kalau kita dengar pun susah lah ya. Kalau kita nak dengar pun macam wow kan. Jadi sebenarnya bintang nilam eksklusif tu dia adalah satu pengumpulan murid-murid yang kita lihat berpotensi untuk mencapai 5 bintang nilam. Kalau di sekolah rendah, kalau di sekolah rendah 5 bintang nilam itu 720. Sangat sukar ya kalau kanak-kanak kecil ni nak capai 720. Jadi itu sebenarnya yang kita cuba capai pada akhir persekolahan mereka, menjadikan mereka ini murid bermaklumat, yakin, boleh berkomunikasi dan mencapai 5 bintang nilam. Jadi program-program ni lah yang kita cuba. Bermula pada bulanan, buku-buku dapatlah eksklusif. Bintang nilam eksklusif tu. Jadi inilah sebenarnya nilai kualiti yang kita cuba nak capai. Untuk GPM ya, untuk GPM apabila kita melaksanakan program nilam, kita perlu ada satu fokus. Mungkin ada GPM yang pusat sumbernya fokus kita nak pembacanya ramai. Mungkin ada nak murid-muridnya ramai 5 bintang. Jadi untuk SK Salat kami dah tetapkan nilam itu haruslah murid-muridnya semua terlibat dan boleh membuat perkongsian-perkongsian. Dengan bukan sahaja kawan-kawan, dengan ibu bapa, dengan khalayak ramai, dan akhirnya boleh mencipta bintang nilam. Jadi biar bintang nilam tu bergemerlapan. Kita biar ramai kan. Jadi seterusnya ya, saya kepada topik kedua saya. Untuk program nilam berkualiti ini, kita ada beberapa penganugerahan lah. Biasalah hujung tahun kita nak bagi anugerah pada murid-murid ini. Jadi untuk nilam ni kita pecahkan kepada nilam PPKI, yang mana kami panggil untuk PPKI ini pelak mutiara nilam. Mutiara nilam kan, sesuatu yang sangat berharga. Itu untuk murid PPKI. Untuk murid prasekolah kita panggilnya sebagai pelak permata nilam. Ni untuk prasekolah permata. Kita punya aset lah tu, permata tu. Untuk murid pemulihan, ini yang tadi tu. Macam mana kita nak libatkan murid ni, kita sediakan satu anugerah khas untuk murid pemulihan. Yang mana kami namakan dia sebagai pelak, sama macam PPKI tadi, pelak mutiara nilam. Untuk bintang kita punya murid-murid di aliran perdana, tahun 1 sehingga 6, kita namakan dia sebagai pelak bintang nilam. Bintang nilam kalau 1 hingga 6. Dan untuk ibu bapa, jangan kita lupakan ya, ibu bapa, sebab kita ada elemen ketiga tadi, ibu bapa. Jadi untuk ibu bapa, untuk guru, untuk komuniti sekolah, kita beri mereka anugerah seri nilam. Maksudnya adakah ibu bapa guru tu buat nilam ataupun sebabkan mereka membantu murid-murid ni mencapai nilam kan, atau macam mana? Sebenarnya anugerah ni kita berikan kepada ibu bapa yang mencapai rekod nilam tertinggi. Paling tinggi saja sebenarnya penglibatannya. Ibu bapa bukan hanya membantu anak membaca, ibu bapa perlu sama-sama merekod. Yang makan macam buku form lah. Buku.
Ya, Ada buku juga. Tak, kita sediakan Google Form. So dia boleh dalam online lah. Memang Google Form ni kita dah sediakan. Okey, yang mana kita masukkan dalam satu link lah. Okey, link tu dia kumpulkan semua Google Form prasekolah, Google Form PPKI, Google Form murid perdana, Google Form murid pemulihan dan Google Form ibu bapa dan guru. Jadi setiap kategori ni dia ada Google Formnya sendiri yang boleh kita lihat, kita analisis untuk kita beri anugerah. Anugerah plak-plak tadi tu lah. Okey, jadi untuk ibu bapa ada anugerahnya. Baiklah, seterusnya untuk perekodan nilam SK Salak, macam saya kongsikan tadi, kami boleh merekod melalui buku nilam, untuk rujukan, dan juga melalui Google Form. Google Form ni kita khaskan kepada murid-murid prasekolah, sebab dia ada buku nilam ya. Untuk murid prasekolah ni kita tak sediakan buku nilam. Okay, jadi kita sediakan dia Google Form. Murid-murid PPKI dia boleh guna Google Form, dia boleh guna buku nilam. Jadi di rumah boleh guna Google Form, di sekolah boleh guna buku nilam. Buku nilam tu disimpan di mana di sekolah? Kalau di sekolah untuk murid PPKI ni, guru-guru nilam PPKI yang akan simpan. Jadi dia tak bawa balik rumah. Aliran perdana ni murid sendiri. Dia boleh bawa balik rumah. Sebab kenapa? Dalam buku nilam SK Salak tu di bawah dia ada satu ruangan untuk ibu bapa tanda tangan. Untuk ibu bapa semak dan tanda tangan. Jadi kita tahulah ibu bapa ni cek ke tak buku nilam anak. Jadi kita boleh tahu penglibatan ibu bapa tu ada ke tidak. Boleh tahu. Ya. Okey. Itu sebenarnya kita nak lihat. Okey, jadi setiap data ni lah yang kita akan analisis nanti untuk kita beri anugerah pada hujung tahun. Jadi tidak terlepaslah mana-mana. Okey, buku nilam kita akan tambah datanya dengan Google Form nilam tu, baru kita keluarkan bintang-bintang di langit tu. Kita keluarkan bintang-bintang tu, kita beri lagi mereka anugerah. Okey, seterusnya ya, terakhir sekali lah. Okey, tajuk perkongsian terakhir saya pada hari ini ialah mengenai penglibatan ibu bapa dalam nilam. Kenapa ibu bapa? Kan? Kenapa perlu dimasukkan elemen ibu bapa ini di dalam nilam? Okey, jadi untuk SK Salak sendiri, kenapa ibu bapa? Kerana di dalam dasar kami telah nyatakan dengan jelas ibu bapa di dalam dasar segi 4 kerjasama itu. Jadi ada elemen ibu bapa. Kenapa dimasukkan elemen ibu bapa ini? Kerana kami melihat ibu bapa ini sebagai satu kumpulan penyokong terbesar untuk program nilam. Program ni kalau hanya berjalan di sekolah, dia tak akan jadi. Okay, sebab cikgu-cikgu ni di sekolah dia banyak fokus dia belajar. Ya. Masa pun terhad. Masa kita terhad, masa nilam kita. Jadi kesinambungannya di rumah. Jadi siapa yang membantu? Tentulah ibu bapa. Okay, jadi ibu bapa ini elemen penting ya. Jadi apabila ada penglibatan ibu bapa, penghargaan pun perlulah diberi. Okay, jadi saya kongsikan ya, pada tahun 2021. Tahun 2021 kita mulakan penglibatan ibu bapa ini, okey, dan kami dapat beri anugerah. Nak kongsi ni anugerah pada hujung tahun 2021 tu kami dapat berikan ibu bapa ni untuk pelaksana nilam ni gold bar. Kan sebenarnya itu salah satu penarik ibu bapa menyertai program nilam. Ibu bapa ni dia tak tertarik dengan pensel. Sebab kita boleh beri sendiri kan, itu untuk murid boleh. Okay, untuk ibu bapa ni kita khaskan, kita beri mereka gold bar, ada dapat hadiah Tupperware. Kita pelbaraikan lah. Okay. Dan untuk tahun 2022 yang baru saja kami jalankan, kami dapat beri ibu bapa ni untuk menunjukkan penghargaan lah daripada sekolah kepada ibu bapa. Kami berikan mereka wang tunai, bukit duit. Jadi sebenarnya ini dapat jadi satu elemen penarik kepada ibu bapa, bukan sahaja menjalankan nilam, tapi juga membuat perekodan nilam untuk kita lihatlah penglibatan mereka. Okey. Jadi saya rasa itu sahajalah perkongsian saya pada hari ini. Tak sabar nak balik. Nak buat. Semoga dapat menjadi idea pencetuslah kepada GPM luar untuk kita menghasilkan program nilam berkualiti. Itu sebenarnya berkualiti yang bukan sahaja dapat menghasilkan murid pembaca yang ramai, bintang-bintang berkelipan yang banyak, tetapi juga murid-murid yang boleh berinteraksi, berkomunikasi, boleh bercakap di khalayak umum dengan yakin. Okey. Itu sahajalah.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Cikgu Rena. Mungkin memang hebat. Sangat hebat lah. Sempat risau lagi, sempat. Terus masuk idea-idea yang nak buat dekat sekolah sendiri kan. Sebab Cikgu Rena ni dia melibatkan SK Salak ni melibatkan prasekolah, Betul. PKI dan juga pemulihan. Menjalankan dua dasar tidak berkecuali dan juga segi empat kerjasama yang melibatkan pentadbir memang itu wajib. guru, ibu bapa dan juga murid itu sendiri. Kita tahniah Cikgu Rena untuk sekolah SK Salak. Sekarang kita beralih pula kepada panel yang kedua, Cikgu Siti Mariam. Memandangkan sebenarnya SMK Sarjana Utama ni mempunyai murid yang sangat ramai, mencapai 4,019 orang murid. Jadi macam mana Cikgu Siti Mariam sebagai GPM memastikan penglibatan semua murid dalam program Nilam? Silakan Cikgu Mariam. Terima kasih Cikgu Zuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat penonton di dalam talian di luar sana. Terlebih dahulu sebelum kita mengupas lebih lanjut berkenaan dengan strategi bagaimana kita hendak meningkatkan daftar nilam, perekodan daftar nilam. Yang pertama sekali saya ingin memberitahu terlebih dahulu berkenaan dengan profil sekolah. SMK Sarjana Utama merupakan sebuah sekolah di luar bandar, Grade B dan terletak di daerah Kuala Selangor. Betul, mempunyai murid yang ramai, kedua teramai di Malaysia, seramai 4,019 orang murid dan juga 226 orang guru. Yang pertama sekali dekat sini saya hendak memberitahu, berkongsi dengan rakan-rakan GPM di luar sana berkenaan dengan orang kata 5 kaedah utama bagaimana peranan kita guru perpustakaan dan media GPM di dalam orang kata untuk mewujudkan semangat suka membaca, suasana suka membaca, orang kata semangat cinta buku, rasa sayang cinta buku lah di kalangan warga sekolah. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan orang kata fasiliti. Peranan utama GPM adalah untuk meningkatkan orang kata menambah rangkaian berinformasi sekolah di sudut-sudut, sebab sekolah saya ni dah habis ruang. Jadi nak guna bilik memang tak boleh, jadi kita kena pandai. Ya, betul. Macam tadi Cikgu Ina ada terangkan, kita kena letak sudut lah, buat sudut, ada sudut pameran, ada rest and read corner, kan, pelbagai program. Kalau dekat Sutama ni kita ada banyak landscape, taman-taman, dan kita jadikan sudut-sudut berkenaan itu orang kata literasi maklumat. Letak poster untuk nilam yang kata nafas baru tahun 2020, nilam nafas baru. Pelbagai orang kata bentuk bahan bacaan, sama ada bentuk fizikal, bukan bahan buku, bukan buku. Yang bukan buku tu kita boleh guna yang macam poster-poster, kan, letak dekat dinding-dinding tu. So sebagai GPM kita gayakan itu. Yang kedua berkenaan dengan orang kata pemilihan bahan bacaan. Sebab kita nak menggalakkan pelajar-pelajar membaca. So pemilihan bahan bacaan tu adalah mestilah bahan bacaan yang kata sesuai dengan murid lah. Kalau kami dekat sekolah menengah ni, buku apa yang pelajar-pelajar suka baca, kan? Jadi kita libatkan pelajar dalam proses pemilihan buku, tajuk-tajuk. Sebab kalau kita nak pilih, kan, ya betul, short sendiri, pilih buku agama sahaja ataupun penulis sekian sahaja. Jadi kita kena libatkan pelajar dalam jumpa bersama dengan supplier bagi pembekal, kan, bagi katalog tu ataupun bawa buku contoh dia pilih. Yang kedua seperti mana yang Cikgu Ina berkata tadi, kan, ada juga dilaksanakan di sekolah saya, dan saya kira di semua sekolah dan di seluruh Malaysia, program-program galakkan membaca. Banyak sebenarnya contoh-contoh program galakkan membaca ni, kan, berkongsian dekat internet, berkongsian dengan rakan-rakan GPM di luar sana pun banyak sangat program, dan kita boleh ambil contoh-contoh program tersebut, sekiranya sesuai untuk dilaksanakan di sekolah kita laksanakan.
kita macam tiruasi. Jadikan program tu program kita dekat sekolah. Okey, macam kita boleh buat book fair. Letak buku dah dekat ni. Dan untuk Negeri Selangor itu sendiri pun Karnival Pendidikan Negeri Selangor pun dah hampir dengan kita. Jadi untuk kita orang kata, tapi ada juga murid-murid kita yang tak orang kata tak berpeluang. Kita adakan book fair tu di dalam sekolah. Macam kita kumpulkan semua pembekal buku. Macam Cikgu Nah cakap tadi lah. Ini adalah strategi juga. Kata serampang 2 mata, 3 mata. Kita boleh cari dana dekat situ sebenarnya. Kan? Okey. Kemudian yang seterusnya, selain itu, kita buat program-program tu. Yang keempat, kita buat program, kita nak kena bagi tahu pelajar, murid, beritahu ibu bapa di luar sana supaya menyokong program kita. Di sini pentingnya promosi. Dan promosi tu tak boleh sekali ya cikgu. Kan, kena berkali-kali. Sebab klien kita ni murid. Murid ni orang kata mesti pesan berkali-kali. Kalau tak, lupalah. Kan, betul tak? Pesan sekali tu dia lain kan. Okey. Dan promosi ni dalam pelbagai bentuk. Sekarang ni boleh menggunakan pelbagai kaedah. Mungkin orang kata kaedah yang konvensional, pengumuman lah. Pengumuman harian tu dekat tapak perhimpunan. Okey, ataupun macam di sekolah saya, kita ada satu grup Telegram, orang kata semua murid ada dekat situ. So 4,000 murid tu memang ada kat situ. Okey, jadi kita hantar info-info berkenaan dengan pertandingan. Dan Telegram itu adalah, dia punya admin dia adalah pusat sumber. Dan khusus kepada orang kata pertandingan, bagaimana kita nak mencukir bakat murid. Sekolah. Ya, sekolah. Itu ada nombor telefon mereka ke atau ibu bapa ke? Kalau bagi pelajar tu yang tidak ada telefon, ibu bapa tu masuk sekali dalam tu. So kita buat channel khas untuk sebagai promosi. Kan, Facebook. Kan kita guna benda tu semua. Ada TV PSL kan, kita guna YouTube. Minggu orientasi pusat sumber kan. Masuk ke TikTok sekarang. TikTok. Budak masuk ke TikTok, kita je yang ketinggalan. Itu kita buat TikTok. Okey, dan yang seterusnya reward. Penting. Manusia dia perlukan penghargaan. Reward. Ya, tahniah seterusnya kan. So di sinilah kita ke GPM, mestilah menggunakan kata kebijaksanaan kita, bagaimana kita hendak mencari dana, sama ada melalui, kalau macam di sekolah menengah kita ada library cafe. Mungkin kita boleh jana sedikit keuangan di situ. Dan library cafe tu pun kata mempunyai impak yang saya kira macam sangat penting lah kepada kemenjadian pelajar, yang terutama kita melatih bagaimana pelajar dalam orang kata mengurus kesusahanan, kan. Lepas tu aktiviti murid dalam orang kata ekonomi, berekonan dekat situ, akaun, dan adalah sedikit sumbangan dan kita guna orientasi kurikulum. Ya. Merentasi kurikulum. Dia dah belajar dekat kelas, dia guna dekat situ. Dan kalau dekat sarjana utama, kita guna orang kata macam mana DIY ni macam layan diri. So dia buat sendiri, so dia bayar sendiri kat situ, so amanah dekat situ. Tidak ada orang jaga pun. Benda tu semua. Okey. So itu orang kata reward. Dia punya kata kunci dekat situ, pendekatan dekat situ, reward, perhargaan yang kita perlu kembalikan kepada murid lah bagi penglibatan semua program-program di anjuran sekolah lah, pusat sumber dan juga unit-unit lain. Okey, seterusnya berkenaan dengan orang kata pergi kepada tajuk kita pada hari ini, bagaimana strategi untuk meningkatkan data perekodan darah nilam oleh sekolah. Okey, di SMK Sarjana Utama, selepas kalau kita tengok kepada senario perekodan nilam okey, kita ada secara offline yang dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian kita ada oleh KPM, jabatan,
Dan pada tahun ini 2023 surat perkeliling baru saja, surat siaran baru saja diedarkan ke sekolah, yang mana semua sekolah diberi kata kebenaran untuk membuat perekodan nilam sendiri mengikut kesesuaian sekolah. Okey, di sarjana utama SMK sarjana utama saya menggunakan perekodan secara manual. Secara manual. Okey, sebab kita dah lalui 2 tahun berturut-turut menggunakan orang kata merekod nilam secara dalam talian, dan di situ kita melihat ada banyak kekurangan, memandangkan orang kata pelajar ramai. 4,000 saya nak urus benda tu memang agak mustahil. Dengan pelajar orang kata ada yang tidak ada gadget dekat rumah, laptop atau telefon. Okey, dan di sini saya perlu fikir bagi apakah orang kata kaedah yang terbaik bagi memastikan penglibatan nilam di kalangan semua pelajar ni 100%. Laksana nilam. Okey, jadi dengan itu pada tahun 2021 apabila KPM orang kata memerhenti disebabkan ada masalah sistem, di situ saya fikir bagaimana nak buat kan, sebab kita dah tengok dah juga sebelum KPM arahkan untuk IQ nilam tu, kita dah laksanakan juga secara dalam talian, juga sambutan dia dalam lebih kurang 20% sahaja kan pelajar isi tu. So bagaimana cara kita nak mengolah, nak bagi penglibatan pelajar secara 100% tu. Okey, terbitkan saya buat inovasi lah. Inovasi di sini orang kata munculnya orang kata perekodan melalui kad ni. Saya bawa pada hari ni kad bintang nilam program KB. Okey, di sini untuk perekodan murid ini melalui kad ini untuk sekolah menengah saya bezakan melalui color, dan ada 5 color dekat sini. Yang pertama sekali color biru ni untuk mewakili bintang 1 untuk sekolah menengah. Okey, dan ada 5 color yang color hijau untuk bintang 2. Dan seterusnya lah sampai yang warna purple tu bintang 5 yang ni lah. Okey, kenapa? Sebenarnya benda ni boleh je dilaksanakan oleh sekolah-sekolah lain, tak perlu kad pun. Sebab objektifnya kat sini supaya murid ni jelas dia sedang buat apa sebenarnya. Dan kalau untuk sampai tahap mana dah? Tahap mana. Dan secara tak langsung bila pelajar dia pegang dia, oh ni Irna Irna pegang 4 dah. Saya baru buat 1 kad, dan kad ini perlu dibawa setiap hari ke sekolah. Memang kita buat semakan dan kita memohon kerjasama di antara guru-guru, semua guru mata pelajaran sebab tadi macam 4 elemen tadi pun dekat SK Talak tu pun memang orang kata kita laksanakan juga penglibatan guru-guru di sini. Okey, jadi kita tengok dapat bintang lah dia. Kan? Apa tu? Apa maksud dia? Itu secara tidak langsung menyuntik motivasi. Bila penuh dia datang ke pusat sumber, kita cop, terus pengawas di sini peranan pengawas pusat sumber memasukkan data tu mengikut format yang dikenakan oleh jabatan. Kan? So pelajar yang nama Muhammad Aiman ni, jumlah bahan bacaan dia buku berapa? Terus masuk. Kan? Kita clear lah dalam sistem tu, kita buat tu nampak total. Kan kita cop, barulah kita bagi bintang 2. Ini kita pegang, terus pelajar tu dapat sijil. Terus dapat sijil. Terus buat sijil. Terus sijil, terus bagi bintang 2. Dan kalau masa kita nak collect, saya akan buat pengumuman dalam grup Telegram tu. Okey, 2 minggu lagi cikgu akan collect. Siapa yang berjaya capai KPI cikgu, hantar bintang 1 adalah hadiah dia. Dan inilah perkongsian berkenaan orang kata kaedah perekodan nilam yang saya fikir mudah, menyuntik motivasi secara tidak langsung kepada pelajar, dan orang kata tidak membebankan guru untuk membuat analisa data, terus dibantu oleh PPS untuk memasukkan data tu. Dan alhamdulillah setakat ini memang berjaya 100% penglibatan nilam. Dan itu sajalah perkongsian daripada saya. Kembali kepada moderator Cikgu Zuri. Okey, alhamdulillah, sangat hebat. Mungkin SMK Sarjana Utama kan, ataupun Utama. Okey, ini kad cabins kan, bukan inovasi untuk SMK Sarjana Utama. Rasanya pernah menang pertandingan
Pertandingan. Kita pernah bentangkan Kevin ni di seminar inovasi di Sabah pada tahun lepas lah. Seperti yang Cikgu Siti maklumkan, pelibatan fasiliti, pemilihan bahan bacaan, program galakan membaca, promosi. Dan last sekali reward ataupun penghargaan. Semua ni adalah benda penting yang kita sebagai guru Pustakaan dan Media kena tengok, dan kita boleh gunakan lah. Baik, sekarang tiba masanya, kita bersama dengan panel ketiga kita, Bonda Astura binti Abu Bakar. Sedia boleh Bonda Astura ceritakan aktiviti galakan membaca yang dijalankan di SK Bandar Anggerik. Alhamdulillah, saya sendiri betul-betul tak sabar nak balik walaupun ada lagi setahun lagi. InsyaAllah boleh kita kongsi GPM di luar sana pun kita sama-sama boleh kongsi. Alhamdulillah, terima kasih kepada SSTP yang menjemput lah akak untuk berkongsi kali ini. Nak sikitlah sentuh tentang aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Pusat Sumber SK Bandar Anggerik. Saya daripada SK Bandar Anggerik, insyaAllah. Kali ini sebenarnya banyak daripada baca tebus dan menang memang hari ini kita nak kongsi. Selain daripada itu, ada juga mengapai bintang sebab istimewanya Bandar Anggerik ini ada orang asli, anak kesayangan kami. Anak orang asli ada 40 orang. Apa nak dibuat pada anak-anak ni? Takkan nak biarkan dia. Ada budak-budak yang pandai, ada yang memang tak tahu baca, ada yang pergi sekolah balik sekolah. Dia datang, dia balik, itu je pun ada. Jadi apa yang nak buat, apa yang Pusat Sumber nak buat, sebenarnya dia memang ada program yang pada 2015 program Kami Bersamamu. Dan yang rasa seronok sekali itu seorang guru apabila saya bentang JPM Malaysia jemput, dia kata apa kesibukan Bandar Anggerik. Jadi saya bentang ni Kami Bersamamu. Apa Kami Bersamamu? Itulah bersama dengan pelajar orang asli. Jadi daripada tahun 1 sampai tahun 6, jadi kita kena buat sebab mereka ni memang pemalu. Susah sangat nak mendekati mereka. Jadi pertama sekali akak buat apa? Ambil dia orang tu jadikan pengawas sumber. Jadikan ketua darjah, cakap dengan cikgu kan jadi pengawas. Jadi nampak seseorang tu yang berjaya jadi pelajar terbaik budak asli 2016 saya Subaidah. Sekarang dia buat degree di UiTM. Jadi dia pengawas Pusat Sumber jadi radio sekolah. Alhamdulillah, saya ramai budak asal ni telah berjaya yang bertugas di petani utama, yang ada pernah jadi pegawai zakat. Lepas tu ada juga buat hebat ke anda. Itu akak bersama dengan budak kelas sekolah. Aktiviti hebat ke anda sebab budak kecil ni kan kita buat kena tajuk mesti boom. Satunya hebat ke anda ni memang buat aktiviti dengan program sebab akak ada buku nilam. Dia orang ada buku nilam sendiri. Untuk nilam warna beza sikit, kita orang dulu warna kuning. Dia orang memang ada nilam dia kan. Tu jadi dia orang buat cakap record tu nanti kita orang bagi hadiah kat dia lah. Cikgu nilam akan bagi hadiah pada mereka. Lepas tu ada juga dengan ada sudut nilam. Sudut nilam ni dengan ibu bapa. Kami buat pertandingan sudut nilam ibu bapa. Dia orang hantar video. Video kat rumah dia orang. Lepas tu jemput dia orang datang Pusat Sumber, besarlah bagi hadiah. Bukan senang parent nak masuk kan. Jadi jemput ke Pusat Sumber, kita buat satu majlis bagi hadiah kat dia orang. Jadi ada juga dengan 5 minit bersama cikgu. Dia pernah buat cikgu kena bercakap, tapi buku ilmiah, jangan pun cerita tak boleh. Cikgu-cikgu akan bercakap ke depan setiap hari Selasa dengan Khamis sebab ramai cikgu ada 90. Jadi cikgu-cikgu ni akan bicara buku setiap hari Selasa dan hari Khamis. Tapi akak hari ni nak cerita tentang baca tebus dan menang. Ni 2015, dia lama dah baca tebus. Rasa semua sekolah dah buat ni. Bagi reward pun pernah pergi universiti pun ada reward belakang, tengok pengerti yang banyak kan sebenarnya. Apa-apa betul reward kan kita pun kalau suami bagi reward apa kecil pun dah seronok. Kita lagi anak-anak. Kita nak tarik, bukan senang nak menarik budak-budak naik ke Pusat Sumber baca buku. Sebenarnya objektif utama sekali yang objektif nak buat ni satu nak tabiat membaca, nak supaya budak-budak ni rajin membaca. Tak main baca ni tak kisahlah kat lorong-lorong ada buku, kat rumah, kat perpustakaan awam, kat mana saja boleh membaca. Tak semestinya di Pusat Sumber. Satunya nak galakkan murid meminjam buku di Pusat Sumber. Yelah 2 tahun dia rasa macam sedih sangat 2 tahun PKP tu kan. Ya Allah sedihnya tengok buku-buku tu.
tak membaca. Sekarang ni nak galakkan budak-budak membaca, itu yang buatlah Baca Tebus dan Menang selepas naik PKP. Okey, satu lagi nak mencapai bintang, nak tarik budak ni bintang. Allah seksanya nak mencapai ke 7. Budak sekolah ramai 720. Nak mencapai ke bintang. Kalau 200 tadi dia dapat 1 bintang. 1 bintang lah. 144 dia dah 1 bintang. Kemudian yang ketiga untuk bantu murid tahun 6, tahun sekali PJSK. Memang setiap kali nak akhir tahun je sibuk cikgu. Saya dah buat berapa cikgu, saya buat. Terus masa ni lah bawa cikgu kita. Dia sekarang ni cakap, akak pun ada juga 1 hari 1 buku. 1 hari 1 buku. InsyaAllah kamu kau 1 hari 1 buku. Kita ada lebih kurang 193 hari biasa kan. Kita sekolah, persekolahan dah boleh dapat dah 1 hari 1 buku. Cukup lah aku dapat 1 hari 2 buku, alhamdulillah. Cakap tak payah, 1 hari 1 buku. Bacalah kat mana, kat rumah ke, kat pusat sumber ke. Cikgu tak nak banyak-banyak, 1 buku je. Lepas tu nak dia PSS menjadi destinasi pertama. Sebab tu buka pagi-pagi. Budak pagi ramai yang datang, ada ibu bapa hantar pagi-pagi daripada dia duduk kat budak-budak dalam kelas lah, kat tapak perhimpunan, dia orang akan naik ke pusat sumber. Masa tu dah buat nilam. Lepas tu memberi token kepada murid yang banyak baca. Okey, seterusnya sasarannya memanglah kalau boleh, bukan kalau boleh, memang 100% budak Bandar Angri. Sekarang tambah 1,850. Dah banyak lagi, tak boleh ikut. Tak boleh dah boleh betul 4,000 je. Ya, 1,000 ini pun tergolek cikgu ni. GPM-nya, guru nilamnya. Lepas tu dengan kalau boleh lah, semua murid terlibat. Bohonglah kita kata mesti ada 1-2 tu mesti kita terlepas pandang. Tapi tak apalah, kalau 90% pun kita berjaya tu pun dah alhamdulillah. Nak kalau 100% tu memang alhamdulillah, sungguh syukur kalau dapat. Tapi sana sama sepanjang tahun. Aktiviti ni sepanjang tahun boleh Baca Tebus Menang, Isnin hingga Jumaat. Tengok kadang-kadang hari Sabtu pun ada pergi sekolah buka kan. Kadang masuk dalam grup dalam sana, bukan pusat sumber je lah yang datang. Cakap cikgu ada kat pusat sumber. Adalah budak-budak yang datang, tapi budak-budak bukan pusat sumber je. Pagi waktu rehat pagi pukul 6.45 dah ada tak boleh buat. Waktu rehat dan waktu balik. Ada budak-budak yang balik, lambat balik, dia naik dalam pusat sumber buat nilam. Lepas tu tempat tak kisah letakkan. Kat lorong tu pun ada buku-buku. Kat dalam kelas pun ada sudut-sudut nilam. Sebab ada pertandingan sudut nilam. Jadi memang sudut nilam kat kelas pun ada. Tapi ada juga yang kelas tak ada sudut nilam. Sebab dah padat sangat. Sebab kita orang 40 lebih. Dah tak ada sudut nak buat. Okey, murid kan dia baca buku, lepas tu dia naik atas, nanti mula pustakaan, dia boleh baca kat mana-mana. Kemudian baca 25 buah buku je, dia orang dah boleh naik ke atas tebus hadiah. Lepas tu bila dia boleh tebus lah, tengok ikut budak lah. Kalau dia rasa dia nak banyak hadiah, dia ambil lah. Mana dapat dana satu yang kata baru ada tahun lepas dia start buat kafe kat lorong pusat sumber je, bukan kat dalam kok, kat lorong. Itu pun idea ustaz saya Cik Mazli. Masa tu Cikgu Syah datang ke Bandar Angri. Cikgu Syah yang ikon kita lah, hebat dia, pengurusi PJPM Malaysia. Dia datang, dia kata cuba Cik Mazli kita buat kafe ni, banyak kita boleh keuntungan ni. Lepas tu usaha pergi bincang dia, tak apa pun, usaha pergi bincang dengan orang kantin. Alhamdulillah lah, sikit sebanyak dapatlah duit tu diberikan hadiah ni. Lepas tu sumbangan daripada PIBG. PIBG pembantu, lepas tu ibu bapa, guru besar. Guru besar memang banyak sangat tolong Cik Mazli. Terima kasih lah Cik Mazli ya. Kalau Cik Mazli menonton ni, banyak sangat dia bantu saya. Jadi selain itu daripada kalangan EJJK akak pun suka menyumbang. Satu kat semua ada tabung, kalau orang datang melawat tu diorang masuk lah. Jadi duit tu jugalah kak gunakan untuk bagi anak-anak juga, baik sebentar untuk mereka as. Lepas tu kadang-kadang tu kak abang pergi mana juga, pergi jalan, suka bukan dia hantar surat, pergi bank. Sebenarnya bank dia tolong lah. Bank ni dia memang ada macam dia ada untuk sosial. Dia memang ada. Dia ada diketepikan, tapi kita tak tahu. Jadi pergi je hantar. Sebenarnya orang kata cuba nasib. Hantar kat syarikat atau kat sini, hantar sini. Kadang-kadang macam pernah Giant dulu, hantar je. Lepas tu tiba-tiba dia tak bagi duit lah, dia bagi hamper. Wow, setinggi-tinggi hamper, balik kita pecah-pecahkan. Dia tak apalah, itu untuk hadiah lain pula sebenarnya. GPM kena rajin lah cari duit. Okey, sebelumnya ada ganjaran tertinggi akak sabak buku. Ini pun baru akak perkenalkan, ada buat pelancaran sabak buku. Dia orang ada batch. Nanti budak-budak tu akan dapat rencana lah sabak buku. Biar dia tengok. Ni kali dia dapat kad kan mana-mana. Dia dapat tengok sahabat buku.
Bila tengok sahabat buku, dia pun nak jadi sahabat buku. Yang dia juga. Jadi dia ada orang pakai rencana sahabat buku tu, ada button badge tu. Jadi ni bagi hadiah lah pada ni. Bagi hadiah pada ni botol air dengan beg lah. Banyak dapat sponsor ni, cari-cari sponsor. Daripada tahun ni budak-budak yang sampai mencapai bintang. Daripada darjah 1 sampai darjah 6 yang mencapai bintang, semua Kak bagi button badge tu, sahabat buku, dan dapat hadiah juga dia. Okay, satu je sebelum pesanan mereka ya. Kejadian itu cerita hasil dari kegagalan. Jangan risaulah gagal. Ya. Jangan kamu kecewa jika gagal. Kerana kegagalan itu ada permulaan untuk menempuh kejayaan. Okey, saya rasa sampai situ dah Cikgu Zuri. Tak boleh berhentikan Zuri, banyak nak kongsi. Terima kasih banyak. Banyak sangat kita dapat kongsi dengan bonda kita yang dah 22 tahun menjadi GPM. Okey. Jadi saya berharap perkongsian kita hari ini memberi manfaat kepada semua guru perpustakaan dan media untuk meneruskan program NILAM. Okay, fokus kita adalah program NILAM dan ambil yang mana yang sesuai dengan sekolah cikgu, sekolah kita masing-masing, boleh tambah baik. Ikut iklim, ikut pentadbiran sekolah. Ya, betul. Bincang. Kena bincang dengan pentadbir sekolah. Sebelum kita nak mulakan apa-apa, bincang dengan pentadbir sekolah dan boleh libatkan dengan semua guru yang ada di sekolah. Okay. Jadi teruslah mengurus program NILAM demi anak bangsa kita. Semoga Selangor dapat melahirkan tokoh NILAM yang hebat dan berdaya saing sehingga ke peringkat kebangsaan. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kepada semua panel, Cikgu Erna, Cikgu Siti Mariam dan juga Astura. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator dan ahli panel yang telah menjayakan webinar sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan sesi perkongsian oleh 2 orang alumni tokoh NILAM Negeri Selangor. Sesi ini bertujuan untuk memberikan dorongan dan galakan kepada murid Negeri Selangor untuk terus membudayakan amalan membaca. Dengan ini dipersilakan Saudara Omar Khayyum bin Hamdan dan Saudari Khairul Nur Ayuni binti Rozan Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Omar Khayyum bin Hamdan, tokoh NILAM Negeri Selangor pada tahun 2017. Kini saya merupakan pelajar sepenuh masa jurusan Undang-Undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di bawah tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam Program Ijazah Dalam Negara. Alhamdulillah, Omar adalah perintis kejayaan tokoh NILAM SBT Integrasi Gombak. Sedikit sebanyak berkenaan dengan pengenalan diri saya merupakan anak kelahiran Selangor dan mendapat pendidikan sepenuhnya di Negeri Selangor, bermula daripada peringkat rendah di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Mali di Kepong. Kemudian berjaya untuk melanjutkan pelajaran ke Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak. Dan kini, seperti yang semua sedia maklum, saya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia juga di Gombak. Sedikit perkongsian berkenaan dengan pengalaman saya sebagai tokoh NILAM pada tahun 2017 dan merupakan calon tokoh NILAM pada tahun 2018. Bakat-bakat murid ini dikesan daripada program-program yang diadakan di sekolah, antaranya adalah program disesi buku, bahas, pidato dan sebagainya. Pada pendapat saya, program NILAM ini adalah satu program yang sangat kompetitif dan berdaya saing yang bukan sahaja menilai kepada berapa banyak buku yang kita baca atau apa yang kita baca. Sebaliknya, pengaplikasian hasil pembacaan tersebut kepada topik-topik yang diberikan semasa kita melaksanakan sesi temu juga ataupun pengucapan awam dalam tempoh pemilihan tokoh NILAM itu sendiri. Kita juga menggunakan khidmat pakar dari luar, sebagai contohnya PIBG. Ini adalah untuk membimbing, melatih dan memberi tips kepada murid-murid ini supaya mereka mempunyai personaliti yang mengagumkan. Dan yang kedua adalah rakan-rakan ataupun hubungan yang terjalin semasa program sesi pemilihan tokoh NILAM itu sendiri. Dan untuk pengetahuan semua, sehingga ke hari ini saya masih lagi mempunyai rakan-rakan yang bersama-sama dengan saya dalam satu jurusan yang sama maupun jurusan lain, and we're still in touch sehingga ke hari ini walaupun daripada berbeza-beza negeri. Seterusnya kita juga mendedahkan murid-murid ini kepada pertandingan luar. Seperti Omar, dia menyertai pertandingan bukan setakat peringkat daerah sahaja, dia juga menyertai pertandingan sehingga peringkat kebangsaan.
Berbekalkan kemahiran dan juga ilmu yang berjaya untuk saya peroleh semasa pemilihan tokoh nilam pada tahun 2017 dan 2018. Alhamdulillah, saya ditawarkan pelbagai program inisiatif dan juga penglibatan dalam program dalam negara dan juga luar negara. Sebagai contoh, setelah tamat tahun kedua pengajian saya di UIAM, saya mengambil satu semester study leave yang mana saya terlibat dalam dua program besar. Pertama sekali, saya terlibat dalam program Fellow Perdana dan Fellow Korporat di bawah anjuran Kementerian Belia dan Sukan, di mana dalam fasa dan atau dalam tempoh 3 bulan kita mendapat attachment bersama dengan menteri di berbeza-beza kementerian, sebagai contoh Kementerian Wilayah Persekutuan, Kementerian Pendidikan, dan membantu menteri untuk press conference, mesyuarat pasca kabinet dan sebagainya. Setelah tamat kontrak 2 bulan di bawah program Fellow Perdana, saya berjaya ditawarkan melaksanakan program pertukaran kebudayaan di Amerika Syarikat sehingga awal tahun 2023 pada bulan Januari tahun ini. Dan kini saya di Malaysia menyambung semula pendidikan saya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam jurusan yang sama untuk tahun ini. Sedikit perkongsian berkenaan dengan amalan membaca dan sumbangannya terhadap siapa saya pada tahun 2023. Betul, membaca ini merupakan nadi pada ilmu pengetahuan atau merupakan satu asas yang sangat penting untuk kita menjadi seorang yang berilmu dan mampu untuk menerangkan kepada orang lain. Betul, kita boleh untuk menerima pengetahuan, kita boleh untuk mendapat pemahaman yang sama daripada orang lain yang boleh untuk menerangkan. Tetapi bermakna kebergantungan kita adalah kepada orang lain. Seandainya kita hidup seorang diri dan tidak ada orang lain di sisi, kita tidak dapat untuk memahami satu-satu perkara. Disebabkan itu Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang bermaksud bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi disebabkan perkara itu, pentingnya amalan membaca ini sudah pun diberikan perhatian sejak tahun dulu lagi, sejak zaman dahulu lagi. Dan sehingga ke hari ini, amalan membaca menjadi semakin penting hari demi hari. Seterusnya, Omar ni sampai sekarang, saya masih lagi meminta pertolongannya untuk melatih adik-adik yang menyertai pertandingan nilam. Dia sangat memberi komitmen yang tinggi, tak kira masa, untuk membolehkan SPG Gombak berjaya dalam program nilam ini. Nasihat saya untuk adik-adik di negeri Selangor ataupun yang menonton ini di luar negeri Selangor, mungkin satu hari nanti yang bakal menjadi tokoh nilam negeri Selangor dan calon tokoh nilam kebangsaan. Saya ingin menasihatkan, belajarlah bersungguh-sungguh, bacalah, dan setelah kita berjaya dengan hasil pembacaan ataupun dengan usaha yang bersungguh-sungguh, dengan khidmat dan bakti daripada guru-guru dan serta sokongan daripada ibu bapa, jadilah, ikutlah seperti resmi padi, semakin berisi semakin menunduk. Janganlah kita bongkak dan riak, kerana ilmu itu merupakan satu pinjaman daripada Tuhan yang tidak akan berada bersama kita sampai bila kita. Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Khairul Nur Ayuni binti Rozan Khairul, merupakan alumni Tokoh Nilam Negeri Selangor pada tahun 2019. Sedikit latar belakang pendidikan mengenai saya memulakan pengajian di sekolah rendah iaitu di Sekolah Kebangsaan Seri Kundang, dan di sinilah bermulanya langkah pertama saya dalam bidang tokoh nilam iaitu apabila bergelar sebagai tokoh nilam di daerah Gombak. Selain daripada menceburi bidang tokoh nilam ini, saya cuba untuk menceburi bidang penulisan yang lain. Contohnya, saya telah pun menghasilkan 2 buah novel di bawah terbitan PTS Tuna Super, dan ini merupakan buku pertama saya iaitu Arrogant Girl. Di peringkat sekolah menengah pula, saya merupakan pelajar di Sekolah Seri Puteri Cyberjaya, dan di sini penerokaan ilmu yang tidak terhenti dan juga penerokaan ilmu sepanjang hayat telah membawa saya sekali lagi ke pentas nilam dan dinobatkan sebagai tokoh nilam negeri Selangor pada tahun 2019. Sebenarnya tidaklah sukar untuk menyelesaikan bakat Khairul Nur Ayuni kerana beliau seorang yang aktif ketika di sekolah, terutamanya sejak di tingkatan 1 lagi. Berbekalkan anugerah 9A dalam sijil pelajaran Malaysia, saya telah menyambung pengajian saya ke Pusat Asasi Sains Universiti Malaya, dan kini saya merupakan pelajar tahun 1 dalam bidang ijazah sains sarjana muda, sains pengurusan alam sekitar. Kepintahan beliau berbicara dan kebolehan beliau dalam bidang penulisan menjadi satu ciri-ciri yang menguatkan lagi mengapa kami memilih beliau menjadi seorang tokoh nilam sekolah. Tidak dapat disangka lagi, beliau mara sehingga ke peringkat
kebangsaan pada tahun 2020. Bergelar sebagai seorang tokoh nilam, saya percaya bahawa saya memegang satu tanggungjawab dan juga peranan yang besar dalam membawa perubahan kepada rakan-rakan sebaya, masyarakat sejagat dan sebagainya. Oleh sebab itu, saya percaya bahawa tokoh memegang dua peranan yang penting. Yang pertama, tokoh sebagai pemimpin dan yang kedua, tokoh sebagai ahli motivasi ataupun motivator. Oleh kerana beliau sangat aktif ketika di sekolah dahulu, itu mungkin menjadi salah satu sebab mengapa beliau akrab dengan guru dan sering hadir ke program-program anjuran sekolah. Bila kita berbicara tentang tokoh sebagai pemimpin, pemimpin mestilah mempunyai satu hasrat untuk membawa satu perubahan kepada komuniti sejagat. Oleh sebab itu, saya mula untuk menceburkan diri dalam bidang aktiviti kesukarelawanan dengan menjadi aktivis di Free Tree Society, contohnya untuk membantu mereka melakukan penterjemahan laman web daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu dalam bidang alam sekitar. Dan juga saya kini merupakan aktivis semasa yang aktif di Pemuda Gema, sebuah badan bukan kerajaan yang berusaha untuk melestarikan alam sekitar. Yang kedua, pemimpin sebagai ahli motivasi. Sebagai ahli motivasi ataupun tokoh nilam, kita bukan sahaja berusaha untuk menggalakkan sahabat-sahabat kita untuk membaca, tetapi sebaliknya mengajak mereka untuk mengaplikasikan segala ilmu yang mereka ada dan meneroka bakat yang mereka punyai. Kami di PSS juga mempunyai satu sudut khas yang dinamakan Galeri Karyawan Puteri, dan di sinilah beliau turut menyumbang hasil karya beliau terkini yang dinamakan Gifted. Oleh sebab itu, sejurus selepas sahaja SPM pada tahun 2020, saya telah mengumpulkan beberapa sahabat yang saya kenali di sekolah menengah saya dan juga beberapa sahabat daripada Anugerah Nilam Selangor yang telah pun saya kenali untuk bersama-sama menghasilkan sebuah buku motivasi yang berjudul Gifted. Di dalam buku ini, kami berkongsi tentang bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh pelajar-pelajar SPM tahun 2020 untuk menghadapi peperiksaan tersebut dalam keadaan pandemik COVID-19. Bagi saya, setiap ilmu yang kita terokai pada hari ini akan memberikan manfaat yang pelbagai daripada pelbagai aspek dan juga perkara. Contohnya, melalui penerokaan ilmu yang saya amalkan sepanjang hayat daripada saya kecil sehinggalah kini telah memberikan saya satu peluang untuk meneroka pelbagai lagi bidang kurikulum dan juga bidang-bidang ilmu pengetahuan yang boleh saya ceburi. Contohnya, saya telah pun menyertai pertandingan Young Motivator Challenge mewakili Universiti Malaya ke peringkat kebangsaan. Dan saya juga terus aktif dalam bidang perdebatan dengan menyertai pelbagai pertandingan debat seperti pertandingan debat belia dan juga pertandingan debat tenaga. Dan penerokaan ilmu inilah sebenarnya yang membantu saya untuk meningkatkan literasi ilmu pengetahuan semasa serta berusaha untuk menyampaikan setiap ilmu pengetahuan tersebut kepada komuniti sejagat. Kerana ilmu yang kita punyai pada hari ini bukanlah untuk disimpan semata-mata, sebaliknya untuk dikongsikan bersama. Nasihat saya untuk mereka yang baru mula ingin menjinakkan diri dalam dunia ilmu pengetahuan ini, mulakanlah amalan membaca tidak kira daripada apa bahan bacaan sekalipun. Sama ada kita ingin mula membaca novel, majalah maupun komik sekalipun, perkara tersebut dapat meningkatkan literasi ilmu pengetahuan kita. Tahniah dan syabas. Inilah hasil kejadian seorang tokoh nilam. Semoga beliau terus sukses dan cemerlang. Jadi, mulakanlah amalan membaca daripada kecil agar kita dapat sama-sama membentuk satu generasi yang berjaya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada alumni Tokoh Nilam Negeri Selangor atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, maka dengan ini berakhirlah sudah Majlis Pelacaran Hari Nilam Selangor Hanis tahun 2023. Saya sudahi dengan serangkap pantun. Tenang-tenang air di kali, tempat mandian putera dan puteri. Sempurna sudah majlis diraih, salah dan silap harap dimaafi. Saya Zakaria bin Abdul Hamid, penolong PPD USTP PPD Gombak, mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.